Antara paparan menarik hari ini, SPRM akan panggil 4 ahli parlimen sokong Perdana Menteri. Sanusi panggil pelancong sebagai binatang. PAS tak percaya yang lain hantar Menteri Besar Terengganu sebagai calon di Kemamat. Ketua Bersatu Perlis berang diketepikan dari Esko kali kedua. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia akan memanggil 4 ahli parlimen Perikatan Nasional yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, ia bagi menyiasat dakwaan wujudnya unsur rasuah untuk beralih sokongan. Katanya buat masa ini kita tunggu laporan daripada polis. Siasatan terbuka akan dijalankan dalam tempoh terdekat. Beliau berkata laporan polis terhadap keempat-empat ahli parlimen berkenaan dibuat pada Isnin lepas dan polis merujuk kepada SPRM untuk siasatan lanjut kerana laporan itu tertumpu kepada elemen rasuah. Pada Selasa lepas, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, polis dan SPRM bersedia menjalankan siasatan secara profesional terhadap laporan. Kononnya terdapat unsur umpan, habuan dan ugutan berkaitan sokongan beberapa ahli parlimen PN terhadap Perdana Menteri. Sebelum ini, 4 ahli parlimen PN daripada Bersatu iaitu Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalik Kuala Kangsar, Datuk Suhaila Abdul Rahman Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim Gomusang dan Zahari Kecil Jeli menyatakan pendirian menyokong Anwar menyebabkan timur dakwaan sokongan itu ada unsur rasuah. Sementara itu, Azam berkata SPRM akan mendedahkan laporan interim berhubung siasatan terhadap Aman Palestin Berhad yang didakwa wujud ketidakaturan dalam aktiviti pengumpulan derma oleh badan budak kerajaan itu untuk rakyat Palestin. Katanya beri tempoh masa pada SPRM siasat dan minggu depan laporan interim akan dikeluarkan kerana ia penting untuk orang ramai tahu. Mengenai laporan polis yang dibuat ekoran tomahan terhadap SPRM yang mendakwa agensi itu dikawal oleh kerajaan, Azam berkata ia adalah tomahan liar dan tidak berasas. Katanya kes Syed Saddiq masih dalam peringkat rayuan dan mana-mana pihak tidak boleh bertikai. Ada ketika SPRM kalah pendakwaan di mahkamah tetapi tidak ada pula pihak katakan sesiapa mempengaruhi mahkamah. SPRM membuat laporan polis berhubung hantaran dalam aplikasi TikTok yang didakwa mengandungi tuduhan palsu semasa pelancaran jentera pilihan raya kecil Parlimen Kemamat pada 10 November lepas. Hantaran dibuat naik seorang pemilik akaun media sosial itu memaparkan seorang pemimpin parti politik mengeluarkan beberapa tuduhan palsu dalam ceramah beliau. Antaranya jentera-jentera kerajaan, SPRM dan hakim-hakim dikawal oleh kerajaan selain mempertikai keputusan Hakim Mahkamah Tinggi berhubung sabitan pertuduhan ke atas Syed Saddiq. 2 ahli parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia di Kelantan yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkemungkinan menerima nasib sama seperti ahli parlimen Kuala Kangsar dan Labuan. Pengerusi Bersatu Kelantan, Datuk Kamarudin Makno berkata, parti berkenaan sedang mengambil tindakan disiplin terhadap ahli parlimen Gua Musang, Muhammad Azizi Abu Naim dan ahli parlimen Jeli Zahari Kecil. Menurutnya, keputusan terhadap kedua-dua bagaimanapun terserah kepada lembaga disiplin bersatu dan beliau sendiri tidak boleh mendahuluinya. Katanya 2, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalik Kuala Kangsar dan Dr. Suhaila Abdul Rahman Labuan sudah dikenakan tindakan disiplin dan 2 lagi, Muhammad Azizi dan Zahari, dalam proses kerana lembaga disiplin perlu bermesyuarat sebelum menjatuhkan atau membuat keputusan. Hukuman sama ada gantung atau pecat tertakluk keputusan lembaga disiplin parti, tetapi jika dilihat berdasarkan 2 ahli parlimen sebelum ini, mungkin kedua-dua ini digantung keahlian. Esko Pelancongan Kebudayaan Kesenian dan Warisan Negeri itu berkata, setakat ini beliau belum dapat menghubungi atau berjumpa dengan Muhammad Azizi serta Zahari untuk mendapatkan penjelasan lanjut berkaitan keputusan sokongan yang bercanggah dengan pendirian parti itu. Katanya ketika ini mereka ada di Kuala Lumpur kerana parlimen masih bersidang manakala saya di Kelantan. Kali terakhir berjumpa dengan Muhammad Azizi ialah sebelum kenyataan yang saya keluarkan baru-baru ini. Dalam pada itu beliau mengesahkan ahli parlimen Ketere, Major Jeneral Bersara K. Muhammad Noor menghubunginya dan menyatakan pendirian untuk tetap bersama parti. Katanya maknanya beliau tidak akan berganjat daripada sokongan dan tiada sebab untuk saya meragui kesetiaannya kepada parti. Berkaitan dengan Muhammad Azizi tidak ada broker politik, itu kata dia dan seperti yang saya umumkan, ada orang jumpa beliau dengan pelbagai tawaran, itu pun daripada dia juga. Saya sendiri tidak akan tahu kalau dia tidak cerita tentang pulang kepada rakyat untuk percaya yang mana-mana. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Cheong Kin Sing menyatakan rasa terkejutnya berkaitan komen Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno berkaitan cara pemakaian seseorang. Tiong berkata demikian susulan kritikan Sanusi terhadap pemakaian yang semakin telanjang yang diumpamakan sebagai binatang.
Katanya, saya cukup sedih siapa pakaian kurang sikit kamu kata serba macam binatang. Apa punya menteri besar? Menurut video di media sosialnya, Sanusi antara berkata kemajuan sebenar apabila orang lebih dekat dengan agama. Katanya semakin maju semakin telanjang, tak betul itu menjadi binatang. Binatang memang tak pakai baju, makin sikit baju, makin menjadi kebinatangan. Jadi sepatutnya makin maju manusia ini, makin menutuplah baru jadi mahal kan? Chong justru berkata dia bingung dengan kenyataan Sanusi. Katanya jika semalam beliau kata tidak akan mengenakan sekatan terhadap cara berpakaian orang bukan Islam, hari ini pula mengatakan bahawa pakaian lebih sederhana mewakili kemajuan membuatkan saya bingung. Kenyataan beliau yang tidak konsisten ini amat memeningkat dan menyebabkan usaha mempromosi dan menyokong pelancongan di Langkawi menjadi semakin mencabar. Chong juga berkata dia kini tidak berani menjalankan kempen untuk menggalakkan pelancong mengunjungi Langkawi. Kedua-dua pemimpin ini sebelum ini telah saling bertelagah dalam isu pemakaian pelancong dan dakwaan kemerosotan pelancong di Langkawi. Pengurusi DAP Lim Guang Eng digesa turut mengambil tindakan terhadap Barisan Nasional yang didakwa mengaitkan beberapa pemimpin parti itu dengan Ketua Parti Komunis Melayu Chin Peng. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Wan Saiful Wan Jam mendakwa ia kerana isu pertalian antara pemimpin DAP dengan Chin Peng itu timbul dalam satu dokumen yang menjadi bahan kempen BN dalam pilihan raya umum ke-15 lalu. Katanya ini bukan isu yang ditimbulkan Perikatan Nasional, asal usulnya dari bahan kempen BN. Jadi sekiranya ada apa-apa tindakan yang mahu diambil, saya rasa DAP berlaku adil dan pastikan ambil tindakan kepada mereka yang mencetak serta mengedarkan buku ini. Sebelum ini, Guang Eng dilaporkan menyamar ahli parlimen kepala batas daripada PAS, Siti Mastura Muhammad kerana mengaitkan keluarganya dengan Chin Peng dan bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu berkata, tindakan undang-undang berkenaan dilakukan kerana Siti Mastura didakwa menimbulkan ketakutan terhadap DAP dan orang Cina sekaligus menyentuh unsur perkauman dan ekstremis. Dakwa Wan Saiful lagi, dokumen itu menjadi satu dokumen rasmi yang diterima pemimpin-pemimpin UMNO peringkat akar umbi sempena kempen PRU 15 tahun lalu. Katanya ini isu sebenarnya dan saya tertunggu-tunggu juga bila Yang Berhormat Bagan nak ambil tindakan undang-undang terhadap BN sekiranya benar-benar DAP nak bersihkan nama. Dalam perkembangan sama, Ahli Parlimen Seputih jadi sakut mengarahkan peguamnya untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Ahli Parlimen Kepala Batas Dr. Siti Mastura Muhammad kerana mengaitkannya mempunyai hubungan dengan komunis. Beliau berkata ia kerana Siti Mastura tidak menarik balik kenyataan yang dikeluarkan selain tidak membuat permohonan maaf atas dakwaan yang dibuat. Pada 10 November lalu, saya telah mengeluarkan surat tuntutan supaya Siti Mastura untuk menarik balik kenyataan yang dibuatnya. Saya beri dia 3 hari dan telah sertakan surat tuntutan. Namun sampai hari ini saya masih tidak terima apa-apa surat mohon maaf tentang kenyataan yang dibuat itu. Jadi saya telah arahkan peguam saya untuk ambil tindakan mahkamah. Sebelum ini dalam rakaman video berdurasi 46 minit 51 saat, Siti Mastura pada majlis ceramah politik di Kemaman, Terengganu didakwa mengaitkan pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang yang juga bapa pengerusi parti itu Lim Guang Eng sebagai sepupu bekas Ketua PKM Chin Peng. Selain itu, Siti Mastura dalam rakaman itu juga mendakwa bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew adalah sepupu Kit Siang selain mengaitkan isteri Guang Eng dengan Teresa. Siti Mastura turut mendakwa beberapa lagi pemimpin DAP termasuk Setiausaha Agung DAP dan Menteri Pengangkutan Anthony Loke, Naib Pengerusi Kebangsaan DAP dan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng, Ahli Parlimen Meruas Datuk Ngeh Koham dan Teresa mempunyai hubungan kekeluargaan. Ekoran itu, Guang Eng dilaporkan telah memulakan tindakan undang-undang terhadap Siti Mastura. Dalam pada itu, Teresa juga berasa pelik dengan tuduhan yang dibuat oleh Ahli Parlimen Kepala Batas itu kerana ia tidak disertakan dengan sebarang bukti. Katanya, saya agak hairan, biasanya kita nak lemparkan tuduhan kepada sesiapa, kita perlu tunjukkan bukti. Kena tunjukkan bukti ujian DNA saya dan juga isteri Lim Guang Eng, Chin Peng atau sesiapa mempunyai kaitan kekeluargaan. Tapi dia kata semasa sidang media dipanggil polis, beri bahan rujukan kepada polis. Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar dipilih sebagai calon PAS Perikatan Nasional untuk pilihan raya kecil Kemaman. Pengumuman nama Ahmad Samsuri dibuat Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man di Kemaman. Kata Tuan Ibrahim, pada peringkat awal ada 5 nama dikemukakan untuk dinilai. Katanya dengan ini saya mewakili Tuan Guru Presiden mengumumkan calon PAS mewakili PN dalam PRK Kemaman ialah Yang Amat Berhormat Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Menurut Tuan Ibrahim, Ahmad Samsuri juga merupakan seorang daripada 3 naib Presiden PAS selain Timbalan Pesuruhjaya Parti itu di Terengganu. Dia memiliki ijazah Doktor Falsafah dalam bidang kejuruteraan mekanika berkaitan penerbangan dari University of Leeds, United Kingdom. Dengan pemilihan itu, Ahmad Samsuri bakal berdepan dengan bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Besar Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor yang diumum menjadi pertaruhan BN. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 18 November ini sebagai hari penamaan calon.
manakala hari mengundi dijadualkan berlangsung pada 2 Disember. Dalam PRU ke-14 pada 2018, kerusi Kemamai dimenangi yang Dipertua PAS Kawasan Terbabit, Cik Alias Hamid dengan majoriti 2,163 undi dan mengatasi 4 calon lain. Dia sekali lagi mempertahankan kerusi tersebut pada PRU ke-15 dengan majoriti lebih besar iaitu 27,179 undi mengatasi 3 pencabar termasuk bekas Menteri Besar Ahmad Said. Cik Alias memperoleh 65,714 undi berbanding 38,535 undi pada Ahmad selaku pencabar terdekat. Pemimpin nombor 1 Bersatu Perlis secara terbuka mengecam Menteri Besar ekoran namanya sekali lagi tercecer daripada pelantikan sebagai Exco. Malah Abu Bakar Hamzah juga menganggap Menteri Besar Muhammad Syukri Ramli tidak menghormati pemimpin sendiri kerana tidak mengendahkan surat sokongan diberi pengerusi PN Muhyiddin Yassin. Abu Bakar berkata selain diketepikan oleh Muhammad Syukri, dia berpendapat ada pemimpin tertentu dalam Bersatu di Perlis mengkhianatinya. Katanya, saya cukup kesal kerana Menteri Besar membelakangkan keputusan Presiden Parti yang juga pengerusi PN Muhyiddin yang sudah memberi sokongan saya sebagai Exco. Malah saya juga kesal dengan segelintir pemimpin Bersatu sendiri yang menikam saya daripada belakang dalam soal pelantikan Exco. Untuk rekod, PAS dan Bersatu merupakan antara parti komponen yang membentuk PN. Selain kemudian, Presiden PAS Abdul Hadi Awang pula dilantik sebagai timbalan pengerusi. 2 aduan baru dilantik menganggotai kerajaan negeri yang dipimpin Muhammad Syukri, manakala seorang penyandang digugurkan. Asrul Emran Abdul Jalil yang juga aduan kanyang dilantik mengetuai portfolio perumahan, kerajaan tempatan, pembangunan sumber manusia dan pembasmian kemiskinan. Dia menggantikan aduan Bintong Fakrul Anwar Ismail yang digugurkan. Wan Zikri Aftar Ishak Tambung Tulang pula dilantik memegang portfolio pembangunan belia dan kemajuan sukan, pembangunan industri kecil dan sederhana dan wilayah ekonomi baru dan pemekasaan usahawan dan ekonomi kreatif. Asrul Emran dan Wan Zikri Aftar mengangkat sumpah sebagai Exco di hadapan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalulai di Istana Arab. Sementara itu, 5 Exco tidak ada dan dikekalkan turut mengangkat sumpah. Abu Bakar yang juga timbalan pengerusi PN Perlis berkata, Muhyiddin memang mahu dia dilantik menyertai Exco negeri tersebut. Katanya Muhammad Syukri yang juga Pesuruhjaya PAS Perlis tidak pernah berbincang soal pelantikan Exco bersama PN negeri. Katanya, saya rasa ini tidak harus berlaku kerana melanggar arahan Presiden Bersatu Muhyiddin supaya perkara ini pelantikan Exco dapat dibincangkan. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube DLN TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.